Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kursus 9 akan memutahkan tugasan kami mengenai tugasan tamadun, iaitu tajuk yang kami pilih adalah Tamadun Indus. Nama saya Najib Rossi, nama Perdana Menteri A171-4 akan memutahkan sedikit mengenai pengenalan dan asal-usul tamadun, di mana menurut Kamus Dewan Bahasa, tamadun ini dapat ditakdirkan sebagai kebudayaan, kemajuan, peradaban suatu bangsa yang bersopan santun dan berkemajuan. Manakala menurut perspektif barat pula, ialah kemajuan seimbang dari aspek kebendaan, kerohanian dan kebendaan ke atas individu dan masyarakat. Manakala menurut perspektif Islam pula, manakala menurut perspektif Islam pula, iaitu Umar Al-Khattab, tamadun ini dapat ditakdirkan sebagai satu himpunan ilmu pengetahuan, peraturan tradisi dan moral yang menunjukkan keadaan pemikiran, ekonomi, akhlak, politik, kesenian dan keseluruhan kehidupan dalam sesuatu masyarakat. Secara takrifnya, secara umum, tamadun ini dapat ditakdirkan sebagai suatu masyarakat di peringkat kemajuan di mana dalam kehidupan manusia yang merangkumi aspek politik, ekonomi dan sosial melalui proses pembentukan organisasi sosial, bahasa, tulisan, agama dan pembentukan sesuatu bandar. Jadi secara ringkasnya, tamadun ini merupakan satu proses yang berlaku secara beransur, di mana tamadun ini wujud daripada perkataan Latin iaitu civitas yang bermaksud kota. Seterusnya saya akan membentangkan sedikit pengenalan mengenai Tamadun Indus, di mana Tamadun Indus ini bermula sekitar tahun 2500 sebelum Masihi dan berakhir sekitar 1750 sebelum Masihi, di mana Tamadun Indus dia mengamalkan sistem teokrasi. Tamadun Indus ini juga terdapat 60 buah kota. Antara dua buah kota yang terkenal dalam Tamadun Indus ini adalah kota Mohenjo-daro dan Harappa. Mereka mengamalkan aktiviti pertanian, perdagangan dan juga pertanian, di mana mereka melakukan aktiviti pertanian di mana mereka menternak lembu, ayam, daging dan sebagainya. Mereka juga menanam tepung gandum, barley sebagai aktiviti pertanian dalam kehidupan. Antara kepercayaan masyarakat Tamadun Indus ini adalah politisme dan juga animisme, di mana mereka mengamalkan sembar bahala dan sebagainya. Jadi itu saja bagi saya untuk pengenalan Tamadun Indus. Terima kasih. Jadi kita teruskan kepada latar belakang Tamadun Indus. Tamadun Indus merupakan tamadun yang terawal di India. Ia merupakan satu tamadun yang paling awal di India, yang telah melalui satu era kecemerlangan antara tahun 2500 dan 1800 Masihi. Tamadun Lembah Indus ini juga dikenali sebagai zaman proto. Ia bermaksud telah mencapai kemajuan, terutamanya dalam aktiviti seperti pertanian, pertukangan dan juga organisasi. Itu maksud dia yang telah mencapai kemajuan pada zaman proto itu. Jadi antara aktiviti pertanian yang dijalankan pada petani pula, mereka menjalankan aktiviti seperti bercocok tanam, terutamanya bagi tanaman makanan seperti kacang, barley dan sebagainya. Contoh hasil perdagangan pula ianya termasuk seperti emas, gading gajah, manik dan hasil pertanian. Selain daripada pertanian dan perdagangan, ada juga ahli masyarakat yang menjadi artisan. Mereka terlibat dalam pembinaan dan penghasilan barangan logam dan barangan tembikar. Selain juga itu, hubungan antara bangsa juga telah dilakukan pada zaman ini. Perkara ini dikatakan demikian berdasarkan bukti yang telah dijumpai seperti barangan hasil semasa mereka jumpa di Harappa yang dijumpai pada Mesopotamia. Terdapat juga cap mohon yang membuat masyarakat Lembah Indus yang dijumpai di tempat yang sama. Peradaban ini sering juga dikenali sebagai peradaban Harappa Lembah Indus. Hal ini kerana kota penggalian pertamanya disebut sebagai Harappa. Jadi itulah di mana datangnya perkataan Harappa. Ia juga dikenali sebagai peradaban Indus Sarasvati, bersempena dengan nama sungai Sarasvati yang akhirnya kering pada tahun 1900 sebelum Masihi.
Jadi dalam ketamadunan lembah Indus ini, istilah Saraswati adalah merujuk kepada Dewi Saraswati, iaitu Dewi Pengetahuan dalam agama Hindu. Bandar Harappa merupakan sebuah kota di Punjab bertempat di timur laut Pakistan. Kota ini terletak di tebing bekas Sungai Ravi. Kota modennya terletak bersebelahan dengan kota kuno yang telah didiami selama 3,300 Masih. Harappa memiliki kapasiti penduduk sekitar 40,000 orang pada ketika itu. Jumlah penduduk tersebut diangkat sebagai jumlah yang besar pada zaman itu. Selain pada itu, pada bahagian kiri dan kanan kawasan itu telah dipenuhi dengan rumah-rumah kediaman yang dibina daripada susunan batu bata yang dilengkapi dengan bilik tidur, bilik mandi dan juga perigi. Setiap rumah tersebut juga telah dilengkapi dengan kolam dan tempat mandi dan saliran air yang sangat baik. Sistem peparitan yang ditemui oleh pekaji telah membuktikan bahawa ianya dibina selari dengan baik. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adam Hakimi. Apabila menceritakan tentang tamadun Indus, kita pasti ingin tahu mengenai proses pembentukannya. Di sini saya akan menceritakan tentang proses pembentukan tamadun Indus. Jadi di sini saya ingin menceritakan tentang proses pembentukan tamadun Indus. Bermula di bahagian barat laut India, wujud penduduk nomad. Mereka menyara diri dengan cara memburu dan mengumpul makanan. Penduduk ini kemudian membentuk pertempatan kekal di sepanjang sungai Indus. Pertempatan kekal wujud disebabkan sungai Indus. Ia kerana sungai Indus telah menyediakan sumber air dan penyemburan tanah untuk memastikan penduduk yang bertempatan kekal ini untuk terus hidup. Penduduk yang menyesuaikan diri dengan alam sekitar telah meningkatkan penghasilan pertanian yang menambah jumlah penduduk. Faktor ini juga telah menyumbang kepada perkembangan bandar, iaitu bandar utama ialah Mohenjo-daro dan juga Harappa. Manakala bagi bandar pelabuhan pula ialah Lothal dan Sukagen. Ia adalah merupakan bandar pelabuhan yang penting. Kemudian kita akan beralih pula kepada ciri-ciri tamadun Indus. Sesebuah tamadun ataupun masyarakat yang bertamadun pasti mempunyai ciri-ciri yang mendorong kepada pembentukan sesebuah tamadun itu. Antara ciri tamadun Indus ialah penempatan kekal. Penempatan kekal penduduk tamadun Indus telah mendorong kepada pembentukan bandar yang terancam. Bandar di tamadun Indus ini mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian pertama ialah bahagian pentadbiran, tempat mandi awam yang di mana kebiasaan digunakan untuk upacara ritual ataupun pembersihan, dan juga merupakan tempat penyimpanan hasil-hasil pertanian. Bagi bahagian kedua pula ialah bahagian kawasan perumahan masyarakat. Kemajuan pemahaman masyarakat tamadun Indus tentang ilmu geometri dan juga pembinaan telah menyumbang kepada perancangan bandar, dan juga hasil daripada pertembungan tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia dan juga tamadun Mesir Purba. Dua bahagian tersebut dikelilingi oleh tembok. Kemudian blok-blok berbentuk segi empat disusun dan dipisahkan. Setiap blok tersebut mengikut setiap blok itu merupakan reka bentuk bandar tamadun Indus inilah. Setiap blok itu dipisahkan oleh jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama lain. Setiap bandar mempunyai sistem kumbahan yang baik dan terancang. Selain itu, sungai juga dihubungkan dengan bandar dan telah berfungsi sebagai jalan perhubungan selain daripada jalan raya. Seterusnya, ciri yang kedua, ciri tamadun Indus ialah organisasi sosial.
Okey, organisasi sosial masyarakat Tamadun Indus tidak mempunyai maklumat dan sumber yang jelas mengenainya. Namun begitu, jumpaan arkeologi sedikit sebanyak telah membantu, dan jumpaan arkeologi tersebut telah membayangkan bahawa masyarakat di lembah ini mempunyai dua golongan, iaitu golongan atasan dan juga golongan bawahan. Okey, kita dapat lihat daripada slide ini, di mana golongan atasan terdiri daripada para pendeta dan juga para pedagang. Okey, pendeta merupakan golongan kelas atasan yang utama. Hal ini demikian kerana para pendeta mempunyai kuasa dan juga pengaruh yang besar dalam mengawal aktiviti masyarakat, terutamanya yang melibatkan aktiviti keagamaan. Tambahan pula, golongan bawahan memberikan ketaatan kepada golongan pendeta atas dasar keagamaan di tamadun tersebut. Selain itu, tiada bukti kewujudan raja. Jadi ahli sejarawan berpendapat bahawa tampuk pemerintahan tamadun ini adalah dipegang oleh para pendeta. Selain itu, untuk golongan bawahan pula, dia terdiri daripada golongan petani dan buruh serta hamba. Golongan petani kebiasaannya akan menjalankan aktiviti pertanian dan sebahagian daripada hasilnya akan disalurkan kepada pihak atasan ataupun pihak yang berkuasa. Okey, golongan buruh pula akan menjalankan kerja buruh seperti menjaga kebersihan bandar dan juga membina tembok di benteng dan juga membina terusan. Okey, kemudian ciri yang ketiga ialah pengkhususan pekerjaan. Masyarakat di Tamadun Indus ini mempunyai pengkhususan pekerjaan yang jelas, khususnya dalam bidang ekonomi. Okey, masyarakat ini telah menjalankan pelbagai aktiviti ataupun kegiatan dalam sektor ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, pertukangan dan juga pembuatan. Okey, perdagangan luar juga termasuk dengan Mesopotamia. Tambahan pula, hubungan dagang antara Indus dan Mesopotamia dapat dibuktikan dengan penemuan cop mohor buatan masyarakat Indus di Mesopotamia. Antara hasil perdagangan yang dilakukan ialah emas, gading, manik dan juga hasil pertanian. Selain itu, para petani juga telah menjalankan aktiviti pertanian seperti bercucuk tanam bagi tanaman makanan seperti barley, kacang dan sebagainya. Terdapat masyarakat, segelintir masyarakat Indus juga menjadi para artisan di mana mereka terlibat dalam pembinaan serta penghasilan barangan logam dan barangan tembikar. Okey, kemudian ciri yang keempat adalah agama dan kepercayaan. Bagi ciri ini, masyarakat dalam Tamadun Indus dikenal pasti telah mempunyai satu amalan agama, iaitu dan perkara ini dibuktikan dengan penemuan patung dan ukiran yang mempunyai unsur keagamaan. Antara yang paling penting termasuklah penemuan sebuah patung yang dirujuk sebagai patung Protosiva. Objek tersebut menunjukkan seseorang duduk bersila dengan style yoga dan terdapat 3 tanduk di kepalanya yang melambangkan Dewa Brahma, Vishnu dan juga Siva. Kewujudan objek Protosiva ini menjadi sangat penting terutama dari sudut perkaitannya dengan agama Hindu. Selain itu, masyarakat dalam tamadun ini juga percaya kepada Tuhan Ibu. Perkara ini dipercayai telah diwarisi daripada kebudayaan yang lebih awal kerana kepercayaan terhadap Tuhan Ibu ini turut berlaku dalam masyarakat yang mendiami Mesopotamia, Asia Kecil, Syria dan Palestin. Okey, seterusnya adalah ciri yang kelima iaitu sistem tulisan. Masyarakat Tamadun Indus ini telah mempunyai satu sistem tulisan yang berbentuk piktograf. Namun begitu, walaupun mereka mempunyai satu sistem tulisan tersebut, sehingga hari ini hasil tulisan Tamadun Indus masih lagi menjadi misteri dan belum dapat ditafsirkan.
Seterusnya ialah sumbangan tamadun Indus. Tamadun Indus merupakan antara tamadun yang banyak memberikan sumbangan kepada dunia dalam beberapa aspek. Antara sumbangan utama tamadun Indus ini termasuklah dalam bentuk keupayaan serta kebolehan masyarakat lembah Indus telah mengeksploitasi kelebihan yang mereka miliki untuk memudahkan kehidupan mereka hingga akhirnya menjadi asas kepada perkembangan tamadun. Kebolehan masyarakat lembah Indus mengeksploitasi sungai Indus untuk memajukan kehidupan harian mereka akan menjadi panduan kepada generasi seterusnya untuk menghasilkan sebuah tamadun yang cemerlang. Selain itu, sumbangan yang lainnya adalah dalam bentuk sifat keterbukaannya, perancangan bandar, seni bina, bahasa dan kesusastraan, perubatan, serta sains dan teknologi. Sifat keterbukaan. Sifat keterbukaan yang dibuktikan oleh tamadun ini dalam membuat hubungan dengan tamadun lain juga merupakan satu lagi aspek yang sangat penting. Dari sudut ini, tamadun Indus memperlihatkan bahawa sesebuah masyarakat itu tidak akan mampu mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan serta bertukar pandangan dengan pihak lain. Hubungan dengan tamadun Mesopotamia serta tamadun Mesir Purba telah membolehkan kedua-dua belah pihak memperoleh manfaatnya sama ada dalam bentuk pertukaran teknologi atau seumpamanya. Walau bagaimanapun, dalam konteks hubungan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia, segala pengaruh dari luar itu disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan. Perancangan bandar. Seterusnya, tamadun ini sangat dikenali kerana perancangan bandarnya. Keupayaan untuk mewujudkan sebuah bandar terancang seperti Mohenjo-daro dan Harappa yang memerlukan gabungan kepakaran sama ada dari sudut letak bandarnya maupun dari sudut pengisiannya. Kemampuan masyarakat lembah Indus mencapai kecemerlangan dalam perancangan bandar berkait rapat dengan kemajuan dalam bidang geometri dan pembinaan. Pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian dan matematik juga sangat diperlukan oleh masyarakat lembah Indus mencapai kecemerlangan dalam perancangan bandar. Pemahaman geometri hasil daripada pertembungan tamadun ini dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba telah membolehkan perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat yang diikuti oleh jalan raya yang lurus. Assalamualaikum semua, saya Haziq. Sekarang saya akan menerangkan tentang seni bina. Pertama sekali ialah pembinaan Great Bath. Great Bath ini merupakan kolam mandi awam terawal di dunia, dan Great Bath juga adalah merupakan sebahagian dari kompleks benteng besar yang ditemui pada tahun 1920-an semasa penggalian Mohenjo-daro, iaitu salah satu pusat utama peradaban Indus. Okey, seterusnya iaitu pembinaan kompleks kuil di Gua Ajanta dan Gua Ellora. Gua Ajanta ni dia mempunyai 20 buah kuil dan Gua Ellora mempunyai 28 buah kuil. Jadi Ajanta dan Ellora merupakan dua gua bersejarah di India yang dibuat dengan cara melubangi dan memahat tebing. Jadi kedua situs sejarah ini terletak di distrik yang dipanggil distrik Aurangabad, Maharashtra. Okey, yang ketiga pula ialah elemen geometri dalam pembinaan Candi Borobudur. Candi Borobudur ini pula dapat dilihat banyak penggunaan elemen geometri, iaitu bentuk segi empat dan bulat. Jadi Candi Borobudur ini telah direka sebagai mandala gergasi, iaitu lembing laluan Bodhisattva dari samsara kepada nirvana.
Dan akhir sekali ialah penggunaan tanah liat. Masyarakat Indus ini juga banyak menggunakan tanah liat untuk membentuk patung-patung dan alat-alat perhiasan seperti binaannya pada monumen yang dipanggil Tiang Asoka. Kita akan teruskan ke bahagian bahasa dan kesusasteraan. Lebih daripada 325 bahasa dan 750 logat, tetapi 14 sahaja yang menjadi bahasa utama dalam tamadun Indus ini. Masyarakat Indo-Arya. Masyarakat Indo-Arya ini menggunakan bahasa utama iaitu Sanskrit. Mereka berpegang kepada kitab 4 Veda iaitu Rig, Yajur, Sama dan Artaya yang mencerminkan pemikiran, kepercayaan amalan dan kehidupan masyarakat Indo-Arya. Epik Mahabharata, karangan Pujangga Vyasa adalah karya puisi terpanjang di dunia, mengajar manusia berpegang kepada janji dan menjauhi perkara yang negatif. Kitab epik Ramayana, karangan Valmiki, memiliki unsur-unsur moral yang menekankan kebaikan akan mengatasi kejahatan. Ilmu perubatan India bermula pada zaman Vedic sebagai seni ilmu sihir. Unsur-unsur perubatan seperti fisiologi, pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia, farmakologi iaitu perubatan, dan perubatan binatang. Masyarakat tamadun ini memperkenalkan yoga kepada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan sumbangan tamadun Indus yang terakhir, iaitu sumbangannya terhadap sains dan teknologi. Yang pertama ialah angka Brahmin dan angka Kharosthi. Ahli matematik tamadun Indus telah mempunyai pengetahuan tentang konsep-konsep geometri dan seterusnya. Perkara ini secara tidak langsung telah mendorong masyarakatnya dalam memperkenalkan sistem nombor, iaitu sistem angka Brahmin dan angka Kharosthi yang mampu mencecah sehingga angka perpuluhan. Seterusnya, sumbangan tamadun Indus terhadap sains dan teknologi yang kedua ialah pengetahuan dalam bidang astronomi yang dapat kita petik daripada kitab Rig Veda. Kitab Rig Veda ni adalah koleksi pujian Sanskrit Veda dari India kuno. Rig Veda ini merupakan salah satu daripada 4 teks kanonik suci agama Hindu yang juga dikenali sebagai Veda. Dan yang terakhir sumbangannya ialah masyarakat tamadun Indus ni telah berjaya dapat menghasilkan batu bata dengan menggunakan suhu yang tinggi dan tidak hanya bergantung kepada cahaya matahari. Batu bata ini dihasilkan menggunakan tanah liat melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi. Dan akhir sekali, sebagai rumusan yang kita dapat di sini, kita dapat lihat tamadun Indus ni menunjukkan kepada masyarakat dunia moden hari ini beberapa aspek yang sangat penting dalam proses pembinaan sesebuah tamadun, termasuk keamanan. Tamadun ialah tunjang kepada kekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan. Tamadun juga merupakan satu disiplin ilmu yang sangat penting pada semua pihak, pada semua masyarakat dan pada semua negara, dan dilihat sebagai satu perubahan dan pembedenan kepada alam manusia. Di samping itu, ilmu mengetahui ketamadunan secara tidak langsung dapat membantu manusia dalam membina serta mencapai kejayaan di dunia.